kecuali dalam keadaan berwuduk. Jadi setiap kali nak susukan dia, diambil wuduk dulu. Dan itu sangat dijaga selama 2 tahun. Ini perjuangan seorang ibu. Sebab tu dia sangat menghargai bahawa ibunya sangat menjaga nak bagi dia susu, nak minum, nak bagi makan lah istilahnya, pun ibunya mengambil wuduk. Dan bukan hanya ibulah yang berjasa dalam hidupnya, ayahnya juga ada kisah-kisah yang terkenal. Apa yang ayah dia buat. Ayah dia adalah orang yang sangat menjaga makanan-makanan syubhah. Bukan sekadar yang haram, tapi juga yang syubhah. Itu sangat dijaga. Apa yang ayah dia buat, dalam satu kisah yang sangat terkenal, ayah dia ni menggembala kambing. Dan ketika ayah dia bawa kambing tu daripada kandang kepada rumput, ayah dia tutup mulut kambing tu dengan mangkuk, diikat mulut kambing. Bila ditanya kenapa buat macam tu, dia kata, aku takut kambing aku ini memakan rumput dan juga tumbuh-tumbuhan yang bukan hak dia. Kambing pun dia jaga daripada makanan syubhah. Padahal kambing kalau makan rumput mana pun tak haram pun, tak berdosa kambing. Kambing mana ada dosa pahala. Makanlah apa benda pun tak berdosa kambing. Tapi dia sebagai tuan kambing menjaga kambing-kambing dia. Kalaulah kambing dijaga daripada makanan syubhah, apatah lagi manusia yang ada dalam rumah dia. Isteri dan anak-anaknya dijaga daripada makanan-makanan yang tidak diyakini halal dan thayyiban. Itu tugas peranan seorang ayah. Dan ibu pula kena amanah. Sebab saya pernah jumpa satu rumah tangga yang ayahnya sangat menjaga makanan syubhah nak membentuk anak dia, tapi maknya tak amanah. Maksudnya apa? Bila ayah dia tak ada, mak dia beli juga ni. Dia termasuk makanan syubhah, bukan yang tak tahu halal tak halal. Makanan syubhah ni halal, confirm halal, baru dia boleh jatuh status syubhah. Kalau tak tahu halal tak halal, itu tak syubhah, itu memang tak halal lah. Contoh kalau bercampur makanan halal dengan tak halal, dia jadi tak halal. Cuma ada satu keadaan, misalnya ayam yang disembelih oleh orang bukan Islam dengan orang Islam kemudian bercampur, itu syubhah. Sebab kita tak tahu dah nak pilih yang mana bahagian yang halal dengan yang tak halal. Tapi makanan kalau ada logo, status dia memang sah halal, itu belum tentu thayyiban, boleh jadi syubhah. Syubhah ni kita dah pernah sebut, memang kena belajar. Kena belajar tu bukan makna kata setakat macam ni je tak. Betul-betul duduk ambil satu bab total tentang syubhah, definisi syubhah, pembahagian syubhah, jenis-jenis syubhah, kisah-kisah ulama yang menjaga syubhah, betul-betul bab syubhah kalau nak belajar. Tapi berat lah, kita nak jaga memang agak berat. Sekarang ni lebih baik jaga halal haram dulu. Dah settle halal haram, maknanya kita ni dah tak ada keinginan lah kepada makanan yang sedap-sedap, yang penting halal. Itu baru cerita pasal syubhah. Baik, jadi Imam Bukhari pun sama. Sama kes dia, maknanya ayahnya menjaga makanan syubhah. Dan walaupun ayah kepada Imam Bukhari meninggal dunia dalam keadaan Imam Bukhari masih kecil, tapi ibunya sangat amanah. Ini isteri solehah, sangat amanah. Dan maknanya pesanan daripada arwah suaminya tu dipegang betul-betul, sehingga ibunya sangat menjaga makanan syubhah daripada masuk ke dalam mulut Imam Bukhari. Dan sebab itulah ingatannya sangat kuat. Ingatan kuat ni ada faktor makanan. Makanan bukan hanya sekadar makan kismis, makan kurma, bukan sekadar itu, bukan jenis makanan saja, tapi status makanan, halal, haram, syubhah, itu sangat mempengaruhi ingatan kita. Jadi kalau kita ni pelupa teruk sangat, cek balik makanan kita. Boleh jadi kita ni makan belaka, semua masuk perut kita ni dah jadi tong sampah, semua benda masuk, tolak batu kayu. Baik, jadi itu maknanya sebagai nukleus atau memainkan peranan yang sangat penting. Sebab ibu ni umpama guru, tadi kita sebut umpama cikgu. Jadi keluarga tu umpama sebuah sekolah, sebuah sekolah, dan pengetuanya adalah ayah. Ayah tu pengetua. Pengetua ni kan jarang jumpa pelajar kan. Kalau kat sekolah kan, pengetua jarang jumpa pelajar, pelajar pun jarang jumpa pengetua. Pengetua tu selalu, kadang-kadang tak ada, dia tak ada kat sekolah pun, dan selalu tak ada. Dan pengetua sekali-sekala je dia observe, dia jalan tengok kelas-kelas sekali-sekala, dan kemudian dia selalu tak ada pergi meeting untuk kepentingan sekolah lah, pergi meeting, pergi kursus sana kursus sini untuk menaikkan martabat sekolah, tetapi adakah cikgu-cikgu ketika mengajar boleh mengajar silibus ikut suka hati, atau kita kena ikut silibus yang ditetapkan sekolah?
Ada silibus kan? Ada silibus. Cikgu yang mengajar ikut suka hati, itu cikgu yang tidak amanah. Cikgu yang tak baik. Jadi sama macam tu. Ibu yang mendidik anak ikut suka hati, itu bukan ibu yang baik. Walaupun cara dia didik tu baik, tapi itu bukan ibu yang baik. Ibu yang baik di sisi Allah adalah yang mendidik anak-anak berdasarkan silibus yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah tetapkan silibus itu perlu dihadami oleh pengetua. Silibus tu kena dihadamkan oleh pengetua, dan kemudian pengetua yang akan mengolah silibus tu sesuai dengan keadaan pelajar-pelajar dia. Sebab dia lebih memahami situasi pelajar dia. Sebab tu pengetua perlu selalu mendapat laporan daripada cikgu. Ni boleh imagine, bila sebut pengetua maknanya ayah, bila sebut cikgu maknanya mak. Jadi sebab itulah Allah bagi sifat orang perempuan yang suka bercerita. Sebenarnya itulah laporan. Cuma kalau diam je, macam mana pengetua tu nak buat silibus untuk pelajar-pelajar? Dia tak tahu perangai seorang-seorang anak dia tu macam mana. Sebab dia selalu keluar. Jadi cerita daripada mak dia ni, cerita itulah sebenarnya kalau orang lelaki yang bijak, dia akan hadamkan cerita itu sebagai satu proses untuk dia kemudian memahami macam mana pelajar-pelajar dia ni untuk dia susunkan silibus. Lepas dia susun silibus, maka dia bagi kepada cikgu. Tapi kita tahu kalau dalam sebuah sekolah, pengetua susun silibus, tetap dia akan mengambil pandangan daripada cikgu-cikgu kan. Sebab cikgu yang lebih faham pelajar. Dia ambil pandangan, dia ambil pendapat-pendapat semua. Kemudian dialah dengan kebijaksanaannya akan menyusunkan tu. Itulah sebenarnya sebuah rumah. Sebuah rumah yang akan ada sel nukleus yang sangat-sangat baik adalah ketika seorang pengetua, seorang ayah itu menyusunkan silibus pendidikan untuk anak-anak dia dengan mengambil kira pandangan daripada isterinya, daripada ibu tu, dan kemudian setelah disusunkan silibus tu, maka diserahkan balik kepada cikgu dan untuk dilaksanakan. Maka cikgu yang amanah adalah yang melaksanakan silibus itu dengan baik, bukan suka-suka hati kita. Itu yang dikatakan macam mana isteri yang solehah tu yang taat kepada suami, itu antaranya. Taat kepada silibus tu, walaupun kemudian kita rasa ini macam tak betul ni, apa pula macam ni, apa pula macam ni. Contoh, ayah tiba-tiba nak hantar anak pergi mak tahfiz. Kita berasa nantilah dulu kan, apa pula tiba-tiba mak tahfiz, nanti dia nak makan apa bila besar-besar kan. Tiba-tiba surah Al-Quran ni boleh hidup macam mana. Ini mungkin zaman sekarang kita dah nampak hasil orang agama boleh hidup. Tapi saya ingat zaman saya belajar dulu, zaman saya remaja dulu, itu zaman-zaman mungkin juga yang ada depan ni masa muda-muda dulu atau zaman kanak-kanak. Zaman tu kan masih lagi orang bila kata nak ngaji agama, orang kata nanti nak makan apa. Orang ngaji agama ni nanti nak makan apa. Jadi dia orang masih menganggap kalau nak hidup senang kena ambil engineering, architecture, sains, kena ambil yang berkaitan pekerjaan-pekerjaan berkaitan sains tu lah. Kalau tiba-tiba ngaji agama, nanti nak makan apa. Jadi sebenarnya untungnya ialah, maknanya pada masa tu kalau orang betul-betul memilih agama, maknanya dia memang pilih agama. Dia tak berfikir tentang kehidupan dunia. Masa saya belajar agama dulu, saya tak pernah fikir nanti nak kerja apa. Yang penting saya nak faham agama. Sebab saya dulu kelas sains, SPM sains. Dan kemudian saya pindah sendiri aliran, saya tukar sendiri dengan kehendak sendiri. Dan sebab saya merasa pencarian hidup saya itu dalam bidang agama. Saya pindah pada bidang agama. Mak saya tanya juga kenapa. Sebab mak saya nak saya jadi doktor dululah, nak saya jadi doktor. Dan dia kata dalam 5 adik-beradik ni dia nampak saya yang paling boleh. Sebab satu sudutnya saya tak geli tengok, tak takut tengok darah, tak geli tengok itulah doktor kan kena tak boleh geli kan. Kalau duduk geli-geli nak operation orang macam mana. Jadi dia nampak saya yang paling boleh, dia nak saya jadi doktor. Tapi sampai habis SPM, selesai keluar result, tiba-tiba saya rasa pencarian hidup saya tentang hakikat kehidupan semua ni saya tak dapat dalam sains gitu. Saya tak dapat. Akhirnya saya pindah aliran sendiri. Mak saya tanya tapi saya jawab lah. Ayah saya dia tak kisah. Kalau ayah dia lebih kepada yang penting belajar. Ayah saya sentiasa bersedia untuk support dalam segala sudut selagi mana anak tu nak belajar. Pergilah mana-mana, yang penting belajar. Lepas tu adik-adik saya masing-masing pilih tempat masing-masing. Dan semua adik-adik saya tak ada SPM. Dia orang ambil SPM selepas tamat belajar universiti.
Saya seorang je ikut flow. Saya seorang je betul-betul SPM, STPM, masuk U semua ikut flow. Yang lain semua tak. Sebab masing-masing pilih tempat masing-masing. Salah seorangnya masa di PMR, dia jadi adik saya masa PMR dia jadi best student. Bila best student kena naik pentas untuk ambil hadiah daripada Sultan masa tu. Daripada Sultan. Bila Sultan kan kena ada sembah apa semua, kena sampai tunduk apa tu kan, ada yang pandangan-pandangan ulama semua, akhirnya dia tak mau. Dia tak mau naik pentas. Sebab nak kena tunduk semua tu dia tak nak. Dia kata kalau nak suruh naik juga, dia tak nak tunduk-tunduk. Dia kata mana boleh lah. Tak boleh, saya tak nak naik. Itu masa dia PMR tu. Masa 15 tahun. Setelah tu tiba-tiba rupanya student-student yang dapat 9A semua dimasukkan kelas sains. Dan itu bertentangan dengan keinginan dia. Dia nak agama. Ni naluri sendiri lah masing-masing. Dia tak nak sains. Jadi setiap kali dia dapat menyelinap keluar, dia keluar dari kelas tu, pergi masuk kelas agama. Tapi sampai bila boleh buat macam tu, akhirnya berhenti sekolah, dia pergi Madinah, pergi interview, dia menghafal Quran, akhirnya dia pergi Madinah. Umur 16 tahun. Kemudian yang seorang lagi pun sama, dan dia lagi lah kan, daripada umur 11 tahun, masa dia ambil PTS, dia melompat. Masa tu kan ada PTS yang boleh lompat daripada darjah 4 ke darjah 6. Lepas tu darjah 6 belajar, dia pergi merantau dah pergi merantau. Dia kata saya nak hafal Quran. Dia sendiri yang nak hafal Quran. Jadi tak apalah, pergi mana nak hafal Quran kat mana, sebutlah ada nama tempat. Dia pergi, kemudian belajar kat sana sampailah akhirnya guru dia kata, okey kamu ni Kak cikgu pilih kan, untuk pelajar-pelajar yang pandai dipilih untuk masuk pondok moden kan, hafal Quran tapi di pondok moden. Dia kata saya belajar bukan untuk sijil. Tu masa tu umur dia berapa, 13-14. Maknanya jiwanya macam tu lah. Saya belajar bukan untuk sijil. Kalau dia suruh ke pondok moden untuk mendapatkan sijil, saya tak nak sijil. Saya nak belajar betul-betul. Akhirnya dia pilih untuk masuk pondok yang tak ada sijil. Tak ada sijil lah dia. Bila tak ada sijil, tak boleh nak masuk sekolah-sekolah biasa ni. Akhirnya dia pergi Mesir dalam umur, dia sampai belajar ke Thailand ke rata-rata sampai umur 17 ke berapa, 17 ke 18 dia pergi Mesir kan. Lepas tu balik, sekarang tengah buat PhD lah. Jadi tu kalau kakak saya lagi lah, umur 14 tahun dah pergi Mesir. Dia ma'had di Mesir, sekolah menengah dia di Mesir. Sebab dia tak boleh terima kaedah pembelajaran di Malaysia ni, di sekolah menengah kebangsaan masa tu, dengan subjek-subjek yang dia rasakan tak ada masa depan bagi dia pada masa tu. Jadi akhirnya dia pilih untuk belajar di Mesir. Ayah saya support je semua. Dia kata yang penting belajar gitu. Kalau ikutkan ni tak apa-apa, anak-anak dia ni semua memberontak je ni, memberontak lah, tak mau follow silibus ni, tak mau ikut ni, semua masing-masing dengan haluan masing-masing. Tetapi maknanya tetap dia kata tak apalah, yang penting belajar. Jadi kakak saya semuda itu pergi Mesir, ada mak saudara lah kat sana, alhamdulillah. Jadi dia hantar, maknanya kami satu keluarga hantar, support lah betul-betul untuk pergi belajar kat sana. Alhamdulillah semua jadi orang lah sekarang, tak ada masalah. Walaupun dulunya tengok, kalau kita tengok, kita nak dunia lah, kita kata ni apa jadi ni kan, melompat sana melompat sini, sekolah tak tentu ala, masuk sana masuk sini, yang ni tak nak apa semua kan. Jadi maknanya sekarang ni konsepnya adalah kita katakan ini proses belajar yang maknanya seorang ayah itu dia menyusunkan silibus, dan ayah ni kadang-kadang lebih terbuka. Kalau kita tengok mak dia lebih follow kan, mak lah yang risau bila tengok anak aku ni melompat sana melompat sini, tak ambil sijil ni apa semua, tak ada SPM apa semua, macam mana nak kerja nanti, mak yang risau. Tapi maknanya dalam bab ketaatan, sekali lagi kita perlu faham, dalam bab ketaatan, taat tu wajib kepada ayah, bukan mak. Kalau bertembung antara arahan perintah mak dan ayah, maka ketaatan kena ikut ayah. Taat ayah, perintah ayah. Kalau bertembung, kalau bertembung. Kalau tak bertembung tak apa, kita taat dua-dua. Tapi kalau bertembung, maka wajib anak untuk taat pada ayah, bukan ibu. Yang kita tahu ibu tu 3 kali ummuka tu, itu dari segi layanan. Layan. Jadi layan, memang seorang anak perlu layan mak lebih. Misal kata nak belikan hadiah, kalau duit tak cukup, beli hadiah untuk mak, ayah tak payah. Beli hadiah untuk mak lebih special daripada beli hadiah untuk ayah. Itu maknanya layanan kepada ibu. Dan itu sebenarnya sesuai fitrah. Ayah bukan nak sangat pun benda-benda barang-barang hadiah ni. Orang lelaki kan, dia bukan suka sangat barang-barang ni. Orang perempuan cukup seronok bila dapat hadiah. Itu maknanya kita kata konsep seorang ibu, peranan dan tanggungjawab dia dalam sebuah rumah tangga. Jadi maknanya kena amanah dengan
dengan tugasan kita. Sekarang ni masalah hari ni ialah pengetua tak buat silibus. Kan pengetua tak buat silibus. Jadi cikgu ni tak tahu aku nak buat macam mana lah dengan cikgu sebelah. Cikgu sebelah maknanya kawan-kawan kita ni lah. Sesama cikgu-cikgu ni dia buat silibus sendiri sebab pengetua tak buat silibus. Itu jadi kaedahnya sekarang kena bincang lah bahawa seorang ayah tu ada tanggungjawab untuk menyediakan silibus pendidikan kepada anak-anak. Jadi maknanya kalau ayah misalnya nak hantar anak belajar jauh, mak tak setuju. Ayah nak hantar anak pergi belajar di Mesir contoh, mak tak setuju. Bila mak tak setuju, maka anak tu walaupun mak dia sampai mogok tak makan 3 hari, jangan pergi nanti mak sakit, nanti mak macam mana pun mak tu buat, dia kena follow ayah dia. Jadi ibu-ibu ada kat sini janganlah buat macam tu. Menyiksa anak sebenarnya. Apa yang kita buat tu, kita dah menyusahkan hidup anak, dan itu bukan ibu yang baik dia buat macam tu. Kita nak, maknanya sebab apa tu kena, satunya adalah dalam bab pendidikan anak ni, ayah lebih tegas, maksudnya lebih tega dari segi perasaan. Perasaan itu kalau ibu ni banyak ikut perasaan sedih lah anak nanti jauh-jauh, apalagi anak bongsu kan, pergi belajar jauh-jauh, nanti teringat kat anak, rindu kat anak gitu. Ataupun mungkin bila anak dah kahwin, tiba-tiba kita suruh dia duduk dengan kita sebab dia bongsu, dan semua anak-anak lain dah tak ada. Nanti kalau anak yang ni kahwin pun keluar tak duduk kat rumah, nanti kita kesunyian, kita suruh dia duduk rumah. Baik, bila dia duduk rumah beberapa ketika, bergaduh dengan kita. Kan banyak kes ibu mertua aku, kan menantulah yang menangis. Kalau ibu mertua menangis, maknanya menantu tu luar biasa lah. Sampai buat ibu mertua menangis, lagilah kesian. Jadi bila ada pertelingkahan, bila duduk serumah, maka si ayah kata dah lepas anak, bagi anak tu duduk tempat lain. Biasanya mak ni akan ikut perasaan. Tak boleh lah, kita kan dah atur dah semua ni, kita dah susun dah rumah ni, memang ada bilik untuk dia semua, dia kena duduk sini lah, kita tak siapa nak tolong saya buat kerja, saya dah tak larat dah buat kerja. Itu kata maknya. Tapi kalau ayah kata, ayah putuskan dah, lepaskan dia pergi duduk rumah sewa sendiri, kita kena lepaskan walaupun dengan perasaan sedih. Atau mungkin pendidikan ayah kata dah, anak ni umur dah balik, dia tak boleh dah duduk dengan kita, dia kena belajar berdikari. Kita pula fikir, Allah budak kecil lagi baru 15 tahun. Kita kan sekarang 15 tahun kanak-kanak kan. Kat Malaysia kan definisi kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Saya tengok definisi ni geleng kepala. Sebab dalam Islam 18 tahun tu bukan kanak-kanak, dia rasa. Di Malaysia dah dia masuk kes juvana kalau dia buat jenayah. Buat jenayah tak apalah, itu perundangan kan. Perundangan kita ikut British kan. Mungkin di British sana memang orang umur 18 tu memang tak mumayyiz walaupun dah balik, dia tak pandai nak fikir buruk baik. Dalam Islam tak, umur 18 Imam Syafi'i jadi mufti dan dah mengeluarkan fatwa. Dalam sejarah Islam, anak lelaki umur 15 tu dah cukup matang untuk buat keputusan sendiri kan. Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih umur 21 dah boleh jadi panglima tentera terbaik di dunia. Jadi orang Islam tu dia cepat matang kalau betul pendidikan. Ini tugas ibu-ibu untuk mendidik anak dengan betul. Jadi maknanya sekarang ni wanita dalam Quran itu adalah wanita yang ada tugas dan tanggungjawab kita, yang mana lebih kepada wanita soleh itu adalah yang amanah dengan tanggungjawab. Dan tepikan soal emosi kita, soal perasaan kita. Kesian kalau seorang anak tu dididik dengan penuh emosi kita gitu. Maksudnya ada kes yang pernah terjadi, seorang anak ni mak dia duk bagi duit, mak dia ni bongsu kan, mak dia duk bagi duit kat dia setiap kali dia minta. Jadi akhirnya kakak abang dia bagi tahulah kat mak, jangan buat macam tu kan, sebab nanti kesian kat budak tu lah. Budak tu lelaki kan, bukan budak lah, umur dah dewasa lah, dia dah balik kan. Mak dia duk bagi, dari kecil mak dia duk bagi semua yang anak tu minta. Jadi anak ni memang kaki minta duit lah. Dia lain sikit pada yang atas-atas dia, sebab dia bongsu, dan bongsu dalam keadaan mak dia dah berusia. Maknanya mak dia melahirkan dia dah umur 40 lebih. Jadi dah tua lah. Biasa kan kalau perempuan bila makin berusia, perasaan makin sensitif.
Jadi sekarang ni dia bagi semua yang anak tu nak, sampailah akhirnya dicakapkan jangan duk bagi macam tu kan, nanti anak tu jadi tak erti cari duit sendiri. Dia kan lelaki, dia jadi terlalu manja. Ada apa yang mak dia jawab, Man kata, kamu tak tahu apa perasaan saya. Kata, saya selalu bayangkan kalau saya mati belum sempat tengok dia kahwin, dan sedih, kesian dia, kesian sebab yang lain sempat tengok kahwin, yang ni tak tahu lagi. Maknanya apa tu? Keputusan yang dia buat berdasarkan emosi dia kan, emosi suatu yang sedih kalau sampai tak sempat tengok anak dia yang bongsu ni kahwin. Dengan sebab emosi itu dia bertindak macam tu. Ini kita akan menyesal di akhirat, bertindak dengan emosi. Apalagi emosi-emosi yang kita terlalu sayangkan anak. Dan ada juga tindakan yang akhirnya kita marah kerana emosi benci, kan? Itu pun maknanya kita bertindak atas dasar emosi. Ini semua wanita yang solehah itu dia tak follow, tak ikut emosi, tak follow perasaan kita semata-mata. Tak bagi anak belajar jauh-jauh sebab risau nanti jadi apa-apa, kan? Tak bagi tak bagi anak lelaki kita buat kerja-kerja berat sebab kita risau. Padahal sebenarnya sistem pendidikan dalam Islam, ini kita perlu tahu, dalam Islam Nabi SAW mengajarkan pendidikan kepada anak lelaki dengan anak perempuan tak sama. Hari ni kadang kita samakan sebab kita hantar dia sama-sama ke sekolah, kan? Sama pendidikan anak lelaki dengan perempuan. Sebab tu hasilnya hari ni orang lelaki hanya boleh buat benda yang orang perempuan boleh buat. Orang lelaki boleh kerja ofis, perempuan boleh bekerja ofis. Sebab pendidikan kita silap. Satu pendidikan yang Nabi ajarkan disuruh lakukan kepada anak lelaki, tidak kepada anak perempuan, ialah biasakan anak lelaki berpanas dan berhujan. Ini mak-mak selalu tak bagi. Dulu kan kalau anak lelaki mandi kat sungai, mak tarik telinga. Main lagi kat sungai, main lagi kat sungai. Padahal bagus dia pergi sungai. Maknanya anak perempuan jarang kan pergi main-main macam-macam tu sekali. Anak lelaki zaman dulu-dulu lah, kita tengok pergi masuk dalam selut lah, kat lumpur lah semua. Tapi konsepnya ialah biasakan anak lelaki untuk berpanas dan berhujan dari kecil. Bila dia tak biasa berpanas dan berhujan dari kecil, apa kesan dia? Dia malas untuk cari nafkah. Itu yang terjadi hari ni. Banyak kes suami-suami tak cari nafkah sebab dia tak mau susah, tak mau panas hujan. Dia tak biasa dari kecil. Jadi kena biasakan. Dan itu Nabi SAW ajarkan kaedahnya ialah berkuda sebenarnya. Berkuda. Bila berkuda itu berpanas dan berhujan. Tak ada masalah naik kuda masa hujan sebenarnya. Sebab kuda tak ada masalah kena hujan. Yang masalah tuan di atas tu. Kuda tak ada masalah kena hujan. Dia bukan macam kucing. Kucing dia takut air, kambing takut air. Tapi kuda tak. Kuda biasa kan kita kalau tengok video dia berlari kat tepi pantai, masuk dalam sungai. Biasa kuda boleh berenang, boleh berenang dalam sungai. Walaupun kita tengok berat macam tu, badan besar macam tu, macam mana nak berenang? Allah cipta dia boleh berenang. Boleh, cuma tinggal kuda tu takut ke tak takut. Ada kuda yang takut. Takut tu sebab tak biasa. Itu kena latih lah. Tapi maknanya itu kaedahnya. Berkuda sebagai kaedah untuk membiasakan anak lelaki berpanas dan berhujan. Kalau tak berkuda pun maknanya kita kena biasakan dia dengan aktiviti berpanas dan berhujan, supaya nanti satu masa nanti bila dia ada kewajipan untuk menafkahi orang sekeliling dia tidak ada masalah dengan panas dan hujan. Hari ni kita jaga anak lelaki macam anak perempuan. Kita tak bagi dia keluar rumah nak main sampai ke hujung kampung, kita kata bahaya, kan? Kita tak bagi, apalagi hari ni akhirnya dia duduk dengan handphone. Lagilah kita tak tahu apa masa depannya, kan? Duduk dalam rumah, dalam bilik atas katil dengan handphone, tak ke mana-mana. Satu hari nanti kalau waktu dia wajib memberi nafkah, adakah dia mahu untuk menggembling seluruh tenaga dia untuk kemudian menafkahi orang lain? Kalau dari kecil kita biarkan dia macam tu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ni tak bagi, sebab ibu-ibu ni imagine diri sendiri. Kita tu imagine kalau hujan, kita kena hujan nanti demam. Padahal tak sama orang lelaki dengan perempuan tu. Kekuatan Allah bagi orang lelaki tu ke fizikal. Kalau kita kuat secara medikal, beza. Lepas tu medical maksudnya orang perempuan kalau bersalin tak infection, walaupun darah tumpah punya banyak. Orang lelaki kalau berdarah macam tu, infection dia. Secara medikal wanita lebih kuat, tapi secara fizikal lelaki lebih kuat. Maksudnya lelaki lebih lasak untuk berada di luar. Jadi sebenarnya untuk orang lelaki dia tak ada masalah untuk berpanas dan berhujan. Tapi sebab ibu-ibu yang menjaga anak tu dengan emosi dan perasaan
kita, maka kita tak bagi dia main panas. Kita risau bila tengok badan dia dah macam keling. Keling. Kita tengok ni, ada lain kat sini ni, dia pakai baju lengan pendek, belah sini hitam legam, belah sini putih. Kita dah risau. Tak payah risau kalau itu anak lelaki. Orang tak kisah pun para seorang lelaki. Ada kajian psikologi menunjukkan bahawa kalau wanita kecenderungan untuk memilih seorang wanita, itu biasanya lelaki cenderung untuk memilih fizikal wanita. Maknanya wanita memang dipandang pada rupa paras dia. Ini yang umumnya, umum. Yang soleh tak pilihlah rupa paras. Ini yang umumnya, lelaki lebih memandang kepada rupa paras. Jadi penting untuk perempuan ada rupa paras di mata lelaki yang umumnya gitu, umum. Tapi kalau lelaki yang menjadi kegemaran wanita, itu bukan yang handsome-handsome. Lelaki yang menjadi kegemaran wanita itu adalah yang humoristik, yang pandai humor. Maksudnya memang tak penting rupa paras untuk lelaki. Jadi mak tak payah risau anak jadi hitam legam, anak ni nanti kena hujan jadi hudur, nanti kulit jadi rosak. Tak payah risau. Sebab orang lelaki itu tidak dipandang pada rupa paras dia. Dalam rumah tangga sekalipun memang orang lelaki sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW supaya pandai bergurau. Sebab itulah antara yang mendamaikan hati orang perempuan. Yang boleh membahagiakan isterinya adalah dia suka bergurau. Sebab tu Buya Hamka. Buya Hamka ni anak perempuan dia cerita, sifat ayahnya ni, Buya Hamka ni kalau di rumah suka bergurau. Suka sangat bergurau kan. Dan anaknya mengenali ayahnya sebagai orang yang sangat lucu. Sangat kata humor lah, penuh dengan humor. Padahal di luar kita melihat Buya Hamka sangat serius kehidupannya. Kan? Kalau dengar kuliah dia mengajar, buat lawak. Macam mana anak perempuan ni boleh kata ayah ni orang yang penuh dengan humor? Kan? Ayah ni pandai buat lawak, macam mana? Maksudnya ialah dia berada di rumah bersama keluarga itu, seorang lelaki tu memang identiti yang baik ialah bila bersama keluarga dia bergurau. Syekh Ali Jabir, Allah yarham, yang meninggal baru ni pun, kalau ditanya pada keluarga dia, anak dia, isteri dia, semua cerita memang Syekh Ali Jabir ni suka bergurau. Suka bergurau. Padahal kalau kita tengok dia di luar, mana ada gurau? Tegas. Tegas dalam kuliah dan ceramahnya, bila suruh orang hafal Quran, tak ada gurau-gurau lah. Dia memang tegas. Siap kata, kamu kalau sampai tak mau baca Quran dalam sehari sekian-sekian, kamu nak apa? Memang dia marah. Dia sangat tegas. Tapi bersama dengan keluarga dia bergurau. Sebab itulah yang boleh membahagiakan keluarga. Sama dengan Rasulullah SAW. Maknanya itu adalah teladan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, bahawa dengan isteri-isterinya, dengan anak-anak itu, Nabi SAW adalah orang yang sangat suka bergurau. Padahal kita tahu keadaan di luar rumah, Nabi SAW adalah orang yang sangat tegas, keras. Dan maksudnya kalau dalam peperangan tak adalah gurau-gurau. Itu identiti dia. Jadi maknanya untuk anak lelaki memang kita kena biasakan dia, sehingga dia sedia dan siap untuk bekerja dengan sekeras apapun. Dan kita tak perlu risau kalau tiba-tiba anak lelaki kita nak kerja buruh bangunan. Kita duk risau nanti tertimpa batu. Kita duk imagine kita tertimpa batu, memang pengsan terus. Anak lelaki memang kena dibiasakan lasak. Kalau tertimpa batu pun kita dah risau kat dia. Macam mana kita nak lepaskan dia ke medan perang? Yang bukan batu menimpa dia, pedang. Kan? Pedang, segala kesakitan, luka-luka. Dan sebenarnya ada seorang ulama yang mengatakan, orang lelaki kalau mati dalam keadaan badannya, tubuh badannya tidak ada secala pun kerana memperjuangkan agama Allah, malu di depan Allah. Malu. Kita risau anak lelaki kita luka. Padahal sebenarnya kebanggaan seorang lelaki di hadapan Allah adalah ketika pada tubuhnya banyak luka-luka dan cala-cala disebabkan oleh dia memperjuangkan agama Allah. Hari ni nak cari orang lelaki luka, payah. Laki-laki yang tidak luka-luka dah sekarang ni banyak. Nak cari orang lelaki yang luka susah. Kan? Lelaki yang terluka tubuh badan, bukan luka hati ya. Luka hati ni, itulah menandakan lembeknya orang lelaki pun sampai nak luka hati. Orang lelaki ni luka dia fizikal. Ada seorang pendakwah. Dia asalnya dulu Kristian, padri kan, kemudian masuk Islam. Dan dia cerita dia memang berdakwah di medan, betul-betul turun ke medan. Dan dia kata dia kena dengan senjata-senjata tu biasa. Sebab dia berdakwah dengan keadaan yang betul-betul bawa orang yang sesat jalan tu masuk kembali ke jalan yang benar. Bukan dengan kaedah ceramah lah.
Ceramah ni kan salah satu kaedah dakwah. Kaedah dakwah yang lain ada banyak. Jadi banyak yang benci dia. Ada pendakwa yang masuk ke tempat-tempat naik kelab kan, untuk berdakwah di sana. Itu kena lempar dengan batu biasa, kena pukul tu biasa. Itu yang maksudnya orang lelaki tu kena ada perjuangan yang seumpama tu. Ini supaya mindsetting ibu-ibu ni kita baiki gitu. Jangan kita nakkan anak kita tu duduk sedap-sedap, dia malu depan Allah. Dan nanti kita takutnya anak lelaki kita yang tak ada luka pada tubuh dia, bila meninggal dalam keadaan macam tu, kemudian berada di hadapan Allah, Allah tanya, apa yang telah kamu lakukan untuk memperjuangkan agama Allah? Dan dia kata, aku tak dapat buat apa-apa sebab mak aku tak bagi. Sudah. Kita nak buat apa? Kita nak jawab apa? Mak aku tak bagi, baru nak kerja tempat bangunan sikit dah mak tak bagi, takut luka. Dan padahal luka tu adalah perkara orang lelaki tak ada masalah untuk luka-luka. Cala-cala parut-parut tu tak ada masalah. Dan sebab sekali lagi kita katakan tadi bahawa lelaki tu tidak dipandang pada rupa paras dia. Kan? Beza dengan perempuan. Perempuan cala sikit dah risau ni pasang apa? Sapu gel gamat kan, nak bagi hilang parut. Sapu apa macam-macam petua lah nak bagi hilang parut kan. Itu perempuan lain. Perempuan dia memang kita perlu menjaga penampilan. Itu pun untuk untuk suami di rumah. Dia orang lelaki tak, dia tak perlu benda tu. Tak apa tubuh dia berjalan. Dan pendakwah tadi yang asalnya padri tu, dia masuk ke tempat-tempat yang bahaya-bahaya tu, dia kata biasalah kalau tiba-tiba luka tangan dia, kena parang, luka gitu kan. Kena parang sebab apa? Sebab dia nak ajak orang tu solat, kena parang sampai macam tu. Dan dia jahit tak apalah, lepas tu elok balik. Dan di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu tak ada yang matinya tubuh badannya elok, tak ada. Pasti ada kesan cala-cala dan juga kesan daripada peperangan. Dan orang lelaki tak ada masalah kan untuk kita sebut tadi, untuk bercala-cala hanya disebabkan kita kata bercala-cala disebabkan oleh memperjuangkan agama Allah, dan itu sebuah kemuliaan untuk dia. Jadi kalaulah untuk cala, untuk luka, itu tak ada masalah. Apa lagi setakat untuk jadi hitam terbakar matahari kan, tak ada masalah lah. Setakat terbakar kerana apa? Kerana dia keluar mencari nafkah, itu tak ada masalah. Saya tanam tu kalau dengan suami kan, memang kalau dulu dia kadang-kadang dia tunjuklah ni, tengok ni belah ni hitam, dia berbelang lah tangan. Saya kata tak apa, bagus, orang lelaki memang kena ada kesan-kesan ni lah, baru nak jawab depan Allah. Saya kata nak jawab depan Allah, bukti dia betul-betul berusaha mencari nafkah. Dan ini kesan dia apa, sampai kulit berbelang. Sekarang dia bangga kulit belang, tengok ni belang seronok Maknanya tak apa kita menyokong, kita jangan tumpang pula kata tengok tu dah belang, tak payah dah lah kerja panas-panas, tak boleh gitu. Kita kena menyokong untuk dia kemudian bekerja sebagai seorang hamba Allah yang melaksanakan tanggungjawab dia. Ini peranan ibu sebagai nukleus, memotivasikan anak-anaknya dan juga kepada suaminya. Kalau anak perempuan pula, memang kita kena didik dengan kelembutan, dengan kasih sayang, supaya dia tu penuh kasih sayang. Sebab perempuan ni akan timbul masalah bila hilang kasih sayang dalam diri dia. Itu yang jadi ibu mertua aku tu, antara puncanya tak ada perasaan kasih sayang kepada menantu. Dia penuh kebencian, jadilah masalah. Jadi perempuan ni kena diajar dengan kasih sayang. Kalau rasa perlu bela binatang untuk bagi anak tu belajar kasih sayang, belalah. Supaya anak tu belajar mengasihi. Sebab kasih sayang kadang-kadang kita boleh belajar daripada haiwan. Haiwan lebih pandai dan bijak. Bukan bijak otak dia, tapi lebih pandai balas kasih sayang orang. Haiwan kalau sekali kita sayang dia akan balas lebih daripada itu. Tapi manusia, sekali kita sayang dia boleh lupa. Dia boleh balas dengan kebencian. Anjing sendiri, kita tahu anjing itu kalau sekali kita bagi makan dekat dia, dia akan terus kepada kita. Sekali je kita bagi makan dekat dia, sampai bila-bila dia akan taat kepada kita. Walaupun kemudian dia dipukul, kemudian dia disakiti, dia tetap akan taat kepada kita sebab kita pernah bagi makan kat dia. Itu binatang. Dan itu anjing, tapi tak payahlah belah anjing. Belah anjing ni, Nabi SAW katakan kalau kita belah anjing tu suka-suka, tanpa ada keperluan, akan dikurangi pahala kita setiap hari itu 1 kirat. 1 kirat tu ukurannya 1 gunung Uhud. Jabal Uhud tu, kalau pernah
Kita tengok kat Mekah tu, Jabal Uhud tu besar. Setiap hari pahala kita dikurangkan banyak tu. Pahala dikurangkan satu gunung Uhud. Yang kita tambah pahala tiap hari sebesar bisul. Bisul lawan gunung Uhud. Habis pahala kita. Kalau tak ada keperluan, tak payah. Baik, burung contohnya, burung pun sama. Kalau sekali kita pernah menyelamatkan nyawa dia, misalnya dia jatuh, kaki dia luka, dia tak dapat terbang, kita selamatkan nyawa dia, maka selamanya dia akan setia kepada kita. Itu binatang. Jadi mungkin kadang-kadang kita boleh bela binatang untuk tujuan mendidik anak tu dengan kasih sayang. Jadual kena ingat untuk bagi makan pada binatang tu. Itu semua untuk pendidikan. Ya. Baik. Habis itu tentang kewajipan, tanggungjawab seorang wanita. Itu dah termasuklah dengan muka surat 9 tu, kewajipan. Bukan. Ini lain kita akan bahagikan kewajipan wanita menurut Al-Quran tu. Yang pertama sebagai anak, kemudian sebagai isteri, dan kemudian sebagai ibu. Tadi kita dah tengok sepintas. Ada banyak sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, dan sebagai anggota masyarakat dalam masyarakat. Panjang. Dan bagi yang bekerja, sebagai seorang pekerja, dan seterusnya. Itu secara keseluruhan. Nanti kita akan tengok insyaAllah tanggungjawab kita sebagai anak. Walaupun masing-masing mungkin yang dah datang, yang ada dalam ni dah jadi ibu, tapi kita kena ingat kita selamanya tak akan terlepas daripada status sebagai seorang anak. Baik, ada soalan ni? Ustazah nak tanya, macam apa tu kita menyusukan anak ni kan, katalah ada sebab-sebab tertentu yang seorang ibu tu dia tak nak dapat menyusukan anaknya sepenuhnya lah. Contohnya mungkin kurang susu ke ataupun sakit ke, tu macam mana, apa tindakan ibu tu dah perlu buat lah. Baik, secara semula jadi yang ini kita tak dapat elakkan. Tapi kalau yang tidak semula jadi, contohnya bekerja dan sebagainya tu kan, itu kena baik. Kalau semula jadi yang tadi kurang susu ataupun sakit dan sebagainya, tak dapat menyusukan anak, maka ini ketentuan Allah yang kita tak boleh nak paksakan. Yang boleh kita buat ialah ikhtiar. Jadi tetap perlu ikhtiar untuk mungkin ada suplemen, ada kan booster yang boleh banyakkan susu dan sebagainya. Kadang-kadang kurang susu juga sebab stres kan. Sebenarnya memang ada satu perancangan untuk membuatkan ibu-ibu akhirnya gagal menyusukan anak, dan itu berlaku dalam masyarakat kita. Ada perancangan dari pihak luar, dan yang dia tahu betapa besarnya nilai susu ibu ni, akhirnya dia merancang supaya akhirnya ibu-ibu gagal menyusukan anak. Antaranya sekarang yang berlaku dalam masyarakat kita, ibu-ibu banyak tak dapat menyusukan anak dia selama penuh 2 tahun. Daripada perancangan orang luar tu. Tapi kita peribadi, kita boleh adjust lah diri kita. Maknanya sekarang yang kita boleh usaha ialah booster tu lah, maknanya cuba untuk tambahkan susu. Dan sebenarnya stres tu punca utama juga, antara punca utama susu tak keluar. Dan ibu-ibu sekarang banyak stres kan, terutama kalau yang kerja kan. Kadang-kadang tekanan daripada suami. Sebab tu sebenarnya perlu juga support daripada suami. Sehingga ada Ustaz Don dia pernah cerita kan, bahawa masa dia kecil, setiap kali maknya menyusukan dia tengah malam, ayah dia akan bangun sekali. Ayah dia akan bangun sekali, dan ayah dia menjadi tempat bersandar mak dia. Jadi mak dia akan duduk menyusukan dia, dan mak dia bersandar ke ayah dia. Support. Betapa bahagianya perasaan seorang ibu, ayah dia buat macam tu. Tapi kita tak haraplah semua suami buat macam tu. Tapi maksudnya kegembiraan tu menyebabkan susu boleh keluar banyak. Jadi cuba untuk kita dapatkan support tu juga daripada suami. Kalau yang ada anak lelaki, ajarkan anak lelaki tu supaya bantu, supaya isteri tu kurang stres. Mungkin masa tempoh menyusukan selama 2 tahun tu selalu bawa balik hadiah, contoh kan. Bila selalu bawa balik hadiah kan boleh kurangkan stres, boleh happy kan, dia happy seronok. Dan saya kagum lah dengan suami-suami yang mahu untuk menghadiahkan kepada isterinya satu hadiah yang besar bila isteri dia melahirkan anak. Ini jarang kita dapat, tapi ada sebabnya satu, bukan hadiah tu bermakna sangat, tapi hadiah tu membuatkan seorang isteri sangat bahagia setelah melalui kesakitan masa bersalin. Baik, ini external support. Baik, kemudian kalau memang tetap juga tak dapat maknanya memang setelah ada usaha-usaha tu, kita sendiri dah booster kan, cuba untuk tambah, tapi masih lagi tak dapat. Yang dalam Islam ajar, walaupun
kita katakan itu budaya Arab, tapi sebenarnya itu valid dan itu lebih baik untuk kita ada ibu susuan. Anak kita tu ada ibu susuan, lebih baik daripada lembu susuan. Maknanya kita bagi dia susu lembu, itu sebab gini, setiap makanan yang kita makan itu akan membentuk perangai kita. Setiap yang masuk dalam perut kita, bukan baby je, sampai kita sekarang pun. Sebab itulah ada contoh kalau kita diharamkan makan khinzir, kenapa? Jadi rupanya dikaji secara psikologi, khinzir ni ada perangai dia yang tak patut ada pada manusia. Antaranya khinzir tu kalau dia bersama dengan, kalau khinzir jantan bersama dengan betina, dia tu tak ada perasaan jealous. Bila tiba-tiba khinzir betina tu bersama dengan jantan lain di depan mata dia, tak ada rasa jealous. Tapi ayam lain. Ayam, siapa nak betina, berlawan. Jadi betina seekor tu, jantan kalau ada 2 ekor, nak betina ni berlawan. Siapa menang dia dapat. Dan itu baru laki betul kan, laki sejati. Jadi ayam halal untuk kita makan. Perangai dia masuk. Jadi perangai lembu masuk dekat anak bila kita bagi susu lembu. Sebab tu sebenarnya antara susu kambing dan susu lembu lebih baik kambing. Sebab perangai kambing lebih baik pada perangai lembu. Satu sudut, ya kambing degil. Tapi degil ni kita perlu ingat, degil ini adalah sifat yang sangat baik ketika kita salurkan ke jalan yang benar. Maknanya apa? Sangat baik sebab apa? Orang yang degil ni lah yang cenderung lebih mudah untuk tegas. Yang jenis lalang ni ikut sana, bila sana cakap gini, kanan tiup ke kanan, ikut kanan, kiri ikut kiri, ke depan ikut je angin bertiup. Itu dia susah nak tegas. Itu satu sudut. Mungkin kita kata degil, kambing degil. Tak apa, bagus degil. Kalau dapat anak degil tu, salurkan kepada yang baik supaya dia jadi orang yang tegas. Maknanya kena ada prinsip lah. Baik. Lembu malas. Lembu ni kalau dia tak makan, dia duduk saja. Dia tak buat apa-apa. Itu yang akhirnya lahir generasi yang duduk saja. Jadi yang lebih baik ialah kita bagi dia ibu susuan. Maknanya mungkin ada kawan-kawan kita yang susunya lebih. Sama ada menyusukan darat ataupun boleh ambil susu yang dikalkan tu. Maknanya susu daripada manusia. Tapi kena catatlah siapa ibu susuan dia. Cuba dapatkan, insyaAllah ada sebenarnya. Saya biasa jumpa ada orang yang sampai dia pam-pam susu dia buang. Sebab terlampau banyak. Ada kan, ada orang yang memang susu dia banyak. Terlampau banyak. Kakak saya ada banyak anak susuan. Banyak anak susuan dia. Dia sampai kena senaraikan. Termasuk anak saudara saya kadang menyusu juga dengan kakak. Jadi anak saudara dengan mak saudara tu jadi mudahnya apa? Dia bukan sepupu lagi lah anak dia dengan anak saudara. Patutnya anak kita dengan anak saudara kita sepupu. Tak mahram kan? Kan susah sikit bila sepupu tak mahram ni sebab dari kecil dia biasa main sama-sama. Peluk-peluk lah apa semua kan. Tiba-tiba balik je dah lain. Tak boleh dah peluk pun tak boleh lah, bersentuh pun tak boleh, aurat pun tak boleh nampak. Padahal dari kecil tu biasa bergomol, tarik rambut semua. Tiba-tiba balik dah berubah kan. Jadi disusukan jadi sepupu-sepupu tu jadi adik-beradik. Adik-beradik susuan. Tak ada masalah lah, mudah. Itu yang lahirnya hampir sama umur, yang waktu ada susu kan. Tapi yang tak sama tu tak jadilah anak susuan. Itu kena susun balik dia punya, kena ada carta lah bila banyak anak susuan. Jadi maknanya sekarang ni ikhtiarnya ialah kita boleh budayakan lah dalam kehidupan kita. Mungkin tak biasa orang Melayu buat. Cari ibu susuan ni, jiran-jiran ni buatlah grup kan. Grup siapa ibu-ibu ada susu lebih, ataupun offer je tu, ni susu saya lebih, ambil gambar stok susu. Ada tu, adalah saya dalam grup tadi, kalau nak ambil gambar ni stok susu saya lebih. Anak saya tak mau minum lah, anak perempuan kata minum sikit. Siapa nak susu? Adalah kata boleh kirim sini. Dia perleh sampai KL. Dia hantar. Itu ikhtiar yang lebih baik kita bagi susu ibu. Sebab sekarang ni di Amerika pun diorang dah buat satu tabung susu ibu. Tapi cara dia kita tak boleh amal lah. Sebab cara dia ialah ibu-ibu yang susu dia lebih, dia pergi jual kat situ. Jual kat tabung tu. Dan tabung tu dia ada tong dia. Dia campur semua susu ibu-ibu tu. Dan campur semua sekali. Siapa nak beli, belilah. 1 liter, 2 liter macam kita duk beli susu lembu. Tapi itu isu dalam agama ialah ibu susuannya yang mana satu. Kita tak tahu. Jadi nasab rosak tu. Kita kalau tahu hikmah dia kenapa dalam Islam sampai
ibu susuan ni kena tahu siapa dia jadi mahram. Maksudnya apa? Ada sesuatu susu tu yang bila masuk dalam badan anak tu akan membentuk sesuatu pada dia. Jadi memang yang terbaiknya kalau ada ibu susu, cari ibu susu pun cari yang solehah. Ada ni lah, akan ada kesan pada anak tu. Jadi ni yang ada dalam grup ni, siapa-siapa yang dah sedia dah ada dalam ni yang memang ada susu lebih, bolehlah offer ni. Mungkin ada yang kurang susu, boleh offer terus daripada kita buang bazir. Susu ibu tu mahal, dia lebih mahal pada susu lembu. Cuma sebab kita tak nampak keluarkan dia dibayar. Sebenarnya sebab itulah nafkah ayah, nafkah seorang suami kepada isteri yang sedang menyusukan tu sepatutnya lebih daripada biasa. Ini pun ayah-ayah banyak tak tahu. Dan termasuk juga kalau bercerai, misalnya cerainya seorang isteri ketika dia masih dalam tempoh menyusukan anak, maka nafkah yang wajib suami bagi selain daripada nafkah iddah, dia kena bagi double nafkah menyusukan anak. Maksudnya sebenarnya ada harga susu ibu tu. Cuma sekarang bila tak belajar ilmu, suami tak tahu menghargai. Lagi sedih bila saya tengok ada suami yang kata saya suruh isteri saya macam mana pun kena susukan anak. Nak beli susu sekarang ni mahal. Jadi yang dibayangkan apa? Kalau susu dia free. Kalau susu lembu kena beli mahal. Padahal susu isteri dia pun kena dibayar. Bayar bukan bayar susu tu, maknanya nafkahi isteri dia. Sebab untuk keluarkan susu tu kadang-kadang misal yang kurang susah nak keluar tu, kena beli suplemen. Itu kos. Kemudian untuk mengeluarkan susu perlu kepada tenaga. Kadang-kadang ibu-ibu jadi lemah kan, perlu makan lebih untuk keluarkan susu yang lebih. Jadi dia perlu maknanya perlu kepada kos yang lebih. Ini kalau yang ada anak lelaki, ajar dia waktu dalam tempoh isteri menyusukan, jangan nafkah macam biasa, bagi lebih. Antaranya buat dia happy. Orang perempuan ni tak boleh dinafikan lah, dapat duit lebih happy, betul tak? Kalau tak orang mengaku kan tak apalah kan. Tapi itulah yang Nabi bagi, Allah pun bagi tahu memang orang perempuan ni kok mana pun dapat duit lebih dia happy. Dan walaupun kita tidak bersifat duniawi pun, kita tak nak pun dunia tu, tapi itulah antara kebahagiaan perempuan. Dan jadi maknanya untuk menggembirakan isteri tu antaranya bagi dia hadiah-hadiah. Apalagi kalau suami tu yang belikan suplemen, suami tu yang belikan botol, suami tu yang belikan keperluan bertambah, isteri tu gembira, susu dia akan keluar lebih banyak. Jadi ke mana antara ikhtiarnya lah. Habis kita tak dapat juga ibu susuan, tak jumpa juga, carilah cari ni dulu, kambing susuan dulu sebelum lembu susuan. Dia lebih baik. Azhar, adakah kalau seorang ibu tu kan tak dapat menjalankan tanggungjawab dia lah menyusukan anak dia sepenuhnya, adakah dia dianggap jangan berdosa ke, ataupun nanti dipertanggungjawabkan lah di akhirat nanti ke, macam mana Azhar? Kalau seorang ibu tu tak dapat menjalankan tanggungjawab dia lah menyusukan anak ni sepenuhnya lah yang sepatutnya, adakah dia anggap berdosa? Pertamanya, adakah menyusukan anak satu tanggungjawab? Kita kan dia kena tahu dulu hukum menyusukan anak. Dan hukum menyusukan anak adalah wajib bagi ibu yang mampu menyusukan anak. Jadi maknanya wajib kalau tak buat berdosa. Baik. Cuma bila kata kalau tak buat berdosa tu setara mana? Baik. Berdosa ketika mana kita dengan sengaja meninggalkan kewajipan tu. Contoh, ada ibu-ibu yang tak mau menyusukan anak sebab takut nanti tak cantik. Kan ada efek kan, nanti jadi tak cantik, jadi lembek, jadi calah, jadi londeh kan. Dia tak nak, dia nak sebab nak cantik dia tak mau susukan anak. Yang itu salah, itu dosa. Maknanya dengan sebab juga kan, maknanya tidak melaksanakan kewajipan tanpa sebab syar'i. Tapi kalau ada sebab syar'i ni maknanya sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka itu tak ada masalah lah. Antaranya tadi susu tak keluar, nak buat macam mana? Kan takkan nak kelentong bagi ke anak tu tak ada susu kan, bagi je tapi tak tahu kata tak ada susu. Sebab tu sebenarnya ada hilah dalam bab kita sumbat mulut anak guna puting saja, mudah diam, masuk angin dah tu duk isi angin. Kita dah bagi puting saja, maknanya seolah-olah kita nak menipu dia tentang ada susu, gitu, ada benda yang dia boleh hisap, padahal tak ada apa-apa pun benda tu, nak suruh dia diam. Jadi maknanya konsepnya ialah kita kena cuba usahakan
sedaya mungkin. Nampak tu, sebenarnya kalau ibu-ibu yang bekerja, dia memang ada perjuangan yang lebih. Tapi kita perlu ingat bahawa konsep wanita bekerja ialah ketika mampu. Ketika seorang wanita mampu untuk bekerja, maka dibolehkan. Tapi kalau tak mampu, tak boleh. Apa maksud mampu dengan tak mampu? Maksudnya ialah, mampu tu maksudnya ialah selesai tanggungjawab asal kita, okey, baru boleh buat ekstra tanggungjawab. Dia sama macam ibadat wajib. Kalau kita buat ibadat wajib, solat contoh, solat 5 waktu selesai, baru boleh tambah solat sunat. Kalau solat 5 waktu tak buat, lepas tu duduk solat sunat, tak ada harga pun, tak ada nilai. Ni ramai orang solat Aidilfitri, solat Aidiladha, tapi solat 5 waktu tak buat. Tak ada makna. Maknanya wanita boleh bekerja kalau tanggungjawab asal kita selesai. Jadi, maknanya kita dah sedia. Kalau memang memilih untuk bekerja, kita dah sedia. Bahawa kita akan perlu keras tenaga lebih, kita akan korbankan lebih banyak masa, lebih banyak tenaga dan sebagainya. Itu kita dah kena sedia. Termasuk tadi menyusukan. Jadi, maknanya memang kita kata kalau ibu bekerja tiba-tiba boleh susukan anak penuh, itu luar biasa lah. Susukan yang tanpa pakai botol, itu luar biasa. Maknanya dia memang perlu berkorban. Dan saya pernah jumpa ada orang macam tu. Setiap kali waktu dia balik untuk susukan anak. Tak jauh lah maknanya rumah dengan tempat kerja dia cikgu. Setiap kali ada waktu tak ada kelas, dia balik untuk susukan anak. Dan ibu kan rasa kan bila anak tu lapar. Dia tahu kan, maknanya bila susu dia mula keluar tu, ini anak dah lapar ni, cepat-cepat dia balik. Memang perjuangan lah. Tapi kalau tak mampu macam tu, tak apa. Yang boleh pump, yang pump maknanya kita akan ada masa yang mungkin kalau orang lain waktu rehat dia cuma perlu solat dan makan, ibu menyusu perlu solat, makan dan mengepam. Dia ada 3 pekerjaan, tambah sikit. Tapi kita kena sedialah, sedia dengan tanggungjawab yang bertambah tu. Tetap saja kita kena usahakan semaksimal mungkin dan simpan stok tu kan. Maknanya dalam peti tu memang ada stok susu kan. Itu kalau yang bekerja. Jadi maksudnya kalau memang dengan sengaja meninggalkan kewajipan tu, itu dosa. Sebab itu tak ada orang lain boleh buat. Kalau ada keuzur, ya. Cuma terima kasih dari Ustazah. Cuma saya ada satu lagi soalan ni, tapi ni mungkin luar daripada topik ni Ustazah, tak apa Tak apa, boleh. Ni tentang amalan berzikir ni Ustazah kan. Macam memang kita maklum semua zikir tu bagus kan. Cuma saya nak tanya macam kan, kalau kita ada masa-masa yang terluang kan, maksudnya selain daripada kita berzikir selepas setiap kali solat tu, okay, jika kita ada masa-masa terluang, apa zikir apa yang jangan kita kata patut kita sebut lah, utamanya macam kan macam orang yang macam saya lah, macam baru nak belajar berzikir macam tu dah. Baik. Kalau ikut dalil apa yang Nabi SAW ajarkan, afdalul zikr la ilaha illallah. Zikir terbaik ialah la ilaha illallah. Ini boleh salah satu amalannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun ada lagi satu zikir yang Nabi sebutkan sebagai itu ringan di lidah tapi berat di timbangan. Maksudnya antara zikir yang baik juga subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Cuba cari dalam YouTube dia punya lagu. Sebab kita kalau berzikir tanpa lagu akan jadi berat. Dia kena ada lagu dia. Nah, reka sendiri kadang kita bukan penulis lirik kan. Kita bukan penyusun lagu. Jadi kadang lagu kita tak sedap juga. Susah juga lidah kita nak sebut kan? Cuba cari subhanallahil azim, subhanallah bihamdi tu macam mana nak rentakkan dia bagi selesa kat mulut kita nak sebut. Right? Itu dua dalam keadaan biasa. Baik, bagi wanita secara khusus wanita itu disuruh memperbanyakkan istighfar. Jadi keluar dari rumah, itu kalau keluar dari rumah banyakkan istighfar. Zikir-zikir tadi dalam rumah, yang kalau keluar rumah istighfar. Tapi kalau tak keluar rumah, istighfar jugalah dalam rumah sambil-sambil. Jadi ni 3, kalau nak bergilir 3 ni lah buat gilir-gilir. Dalam keadaan tertentu ada zikir-zikir khas. Kan banyak sangat zikir Nabi ajar. Keadaan tertentu, misalnya waktu kita tengah stres, ada masalah yang tak tahu nak buat macam mana, kita banyakkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Kita banyakkan. Jadi ini ada zikir-zikir sempena, maksudnya berdasarkan kejadian. Ini biasa kita dapatkan pada waktu-waktu tertentu lah.
maknanya waktu emosi kita tak stabil tu, waktu kita terlampau happy sampai tak boleh kawal perasaan ni, senyum manjang, duk masak duk sengih-sengih sorang-sorang kan, duk tengok handphone duk sengih sorang-sorang, yang ditengok tu bukan benda lawak pun, tapi otak tu duk terbayang happy, terlampau happy kena kawal juga, tak boleh, bahaya, benda yang melampau ni bahaya, tempat syaitan masuk. Ada perasaan-perasaan ataupun kejadian-kejadian tertentu, atau mungkin sekarang tengah wabak dan kita tu bimbang tentang wabak, kita boleh zikir zikir-zikir yang diajarkan, banyak kan orang sebut tentang zikir-zikir yang sesuai dengan keadaan, itu maknanya sempena kalau ada kejadian. Kalau tak ada kejadian apa-apa, boleh teruskan tadi dengan la ilaha illallah, ataupun yang kedua tadi yang ringan di lidah tapi berat di timbangan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dan bagi wanita khusus disuruh memperbanyakkan istighfar. Itu dalam hadis yang kita pernah belajar sebelum ni. Wanita kena banyakkan istighfar dan banyakkan sedekah. Jadi kita banyakkan istighfar. Susunlah kalau boleh 3 jenis ni dalam sehari tu ada. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Baik, habis tak ada dah. Baik, alhamdulillah, ala kulli hal Allah izinkan kita untuk sama-sama mendiskusikan, mudah-mudahan ilmu yang kita bincangkan hari ini mendatangkan manfaat kepada kita. Apatah lagi kalau kita memang ingin untuk beramal, maka ilmu ni sangat berguna untuk kita beramal dengan cara yang sahih yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita berhenti setakat tu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan safal as. Astaghfirullah wa ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.